Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Jazriza dan kawan-kawan. Kami dari grup U Kumpulan 22. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Lim Min Siang, nombor metrik 287224, Angelina Chen Wan Kin, nombor metrik 27175, Chong Kylie, nombor metrik 287191, Mariam Jamilah binti Muhammad Hafiz, nombor metrik 288405, dan saya, Muhammad Adib Imran bin Kamarudin, nombor metrik 288409. Kami telah memilih tema Malaysia Prihatin dan tajuk kami ialah usaha dalam menangani masalah rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Malaysia Prihatin merupakan slogan Hari Kebangsaan Malaysia bagi tahun 2020 dan 2021. Berikut adalah logo Malaysia Prihatin. Persoalannya ialah, apa itu Malaysia Prihatin? Malaysia Prihatin didefinisikan sebagai kesepaduan seluruh rakyat Malaysia memerangi COVID-19 tanpa mengira peringkat masyarakat serta kepedulian kerajaan melalui inisiatif prihatin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. COVID-19 mula dikesan pada pertengahan bulan Disember tahun 2019 di Wuhan, China dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Kes COVID-19 mula dicatatkan buat pertama kali dalam negara Malaysia pada 24 Januari 2020 di Johor Bahru. Semakin hari, kes COVID-19 semakin meningkat di Malaysia. Kerajaan Malaysia perlu mengambil langkah awal untuk membendung pandemik COVID-19. Oleh itu, Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020. Disebabkan PKP yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan, ramai pihak yang terkesan dari segi fizikal dan mental. Kita dapat lihat, ramai rakyat Malaysia menyatakan kesukaran untuk menjalani kehidupan harian berikutan ancaman pandemik COVID-19. Kita mestilah mencari penyelesaian bagi masalah rakyat Malaysia yang terjejas sewaktu pandemik COVID-19 ini. Objektif kajian. Setiap kajian yang dijalankan mestilah mempunyai hala tuju yang berfokus. Terdapat 3 objektif yang ditetapkan dalam menjalankan kajian ini. Yang pertama ialah untuk mengetahui masalah rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti usaha yang dilakukan bagi menangani masalah rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan yang terakhir ialah untuk mencadangkan langkah-langkah bagi menangani masalah rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Berdasarkan kajian lepas yang telah dikaji, 5 orang penulis telah menulis dalam penulisan mereka bahawa berbagai usaha, strategi dan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan dalam menghadapi serta memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Ianya bertujuan untuk menyampaikan maklumat COVID-19 yang tepat dan terkini kepada setiap golongan rakyat Malaysia. Hal ini dapat menjelaskan serta memberi pemahaman dan keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa bahayanya wabak COVID-19 ini dan juga betapa pentingnya untuk setiap daripada kita semua mematuhi arahan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh MKN ataupun KKM. Dengan adanya pelbagai teknologi maklumat dan rangkaian internet yang terkini, ia dapat memudahkan rakyat Malaysia memperoleh maklumat yang cepat dan pantas serta dapat meningkatkan pematuhan rakyat Malaysia terhadap arahan yang diberikan. Dalam penulisan Aidil Hidayah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia turut berkata bahawa pelaksanaan tutup sempadan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dilaksanakan adalah antara usaha kerajaan dalam mengurangkan penyebaran COVID-19 dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, Dr. Anis yang turut terlibat sama dalam penulisan ini telah mengatakan bahawa pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat hasil daripada penyebaran maklumat yang sahih daripada MKN ataupun KKM telah membuahkan hasil apabila rakyat Malaysia telah berjaya menyesuaikan diri dan menerapkan norma baharu dalam hidup mereka. Sebagai contoh, rakyat Malaysia telah mengamalkan kebersihan secara kerap, memakai baju tutup muka ketika keluar, menggunakan sabun ataupun sanitizer dan juga menghindari kawasan yang sesak. Hai, saya Karen. Terdapat 3 metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama ialah laman sesawang. Ini menjimatkan masa dan mudah diperoleh pada bila-bila masa. Yang kedua ialah pemerhatian. Ini lebih memahami situasi sebenar yang hendak digambarkan. Yang ketiga ialah image dan data. Ini memberikan gambaran dan tafsiran menyeluruh serta membuat analisis perbandingan. Selamat pagi doktor, saya adalah Angelina Chen Wan Kin. Metrik kod saya adalah 287175. Saya akan mengulangkan pembekalan saya dari kesan pandemik COVID-19 kepada masyarakat dan negara. Kesan pertama, kadar pengangguran meningkat. Hal ini kerana kebanyakan industri kerja dan sederhana tidak dapat menjalankan perniagaan mereka kerana SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang ketat, sehingga bilangan pekerja terpaksa dikurangkan untuk mengurangkan kos perniagaan mereka. Kesan kedua, krisis kesihatan rakyat. Pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan krisis kesihatan kepada rakyat sehingga mengancam kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat kerana kes baru sentiasa meningkat. Dan pandemik ini juga telah menyebabkan banyak masyarakat Malaysia terlalu bimbang kesihatan sendiri. Ini sehingga mereka muncul masalah dari segi psikologi.
Kesan yang ketiga ialah proses pengajaran dan pembelajaran terjejas. Hal ini kerana terdapat banyak pelajar yang miskin atau tinggal di kawasan luar bandar. Tiada keupayaan untuk mendapatkan internet atau komputer untuk melakukan pembelajaran secara online. Hal ini menyebabkan golongan pelajar tersebut terpinggir daripada pembelajaran secara dalam talian ketika dalam tempoh PKP. Yang seterusnya ialah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan sewaktu pandemik COVID-19 bagi menangani masalah rakyat Malaysia yang terganggu dalam kehidupan harian. Usaha pertama, pihak kerajaan telah memberikan bantuan secara bentuk wang adalah melancarkan pakej rangsangan ekonomi yang digelarkan sebagai prihatin bernilai RM250 bilion. Pakej ini telah dibahagikan kepada 128 bilion bagi bantuan kebajikan, 2 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara dan pakej rangsangan sejumlah RM20 bilion yang sebelumnya diumumkan oleh pihak kerajaan. Yang seterusnya ialah pihak kerajaan juga melaksanakan SOP di setiap perintah-perintah kawalan pergerakan PKP. Semasa pandemik ini berada, antara SOP yang setiap rakyat Malaysia harus patuhi adalah mengambil jarak sebanyak 1 meter antara satu sama lain sewaktu di luar kawasan rumah. Yang ketiga, pihak kerajaan juga menggalakkan semua rakyat Malaysia untuk menerimakan vaksin bagi mengelakkan kebanyakan orang dijangkiti dengan penyakit virus COVID-19 ini. 6.3. Cadangan bagi langkah-langkah untuk menangani masalah rakyat Malaysia yang terjejas sewaktu pandemik COVID-19 ini. Setahu kita, terdapat sebilangan orang yang tidak berupaya untuk berjalan walaupun bukan orang warga emas. Terdapat juga ada rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman yang tidak berkemampuan membeli barang keperluan asas disebabkan tekanan ekonomi ini. Maka pihak kerajaan haruslah mendirikan satu aplikasi untuk memberi kemudahan kepada rakyat Malaysia yang menghadapi masalah seperti atas untuk menghantar barang keperluan asas dan makanan dengan mengikut masa yang tetap. Maka ini dapat menjaga kebajikan rakyat Malaysia dan tidak mengabaikan semua orang. Selain itu, pihak kerajaan haruslah menurunkan harga berhitung muka sewaktu pandemik ini melanda. Semakin banyak orang kehilangan pekerjaan disebabkan oleh penutupan premis atau pengurangan pekerja perniagaan dan berhitung muka telah menjadi barang keperluan asas pada masa kini. Maka pihak kerajaan haruslah menurunkan harga berhitung muka agar tidak membebankan rakyat Malaysia dalam kos pembelajaran mereka. Manakala terdapat sebilangan rakyat Malaysia juga terpaksa mengambil rawatan perubatan dengan masa yang tetap walaupun dalam pandemik COVID-19 ini dan tekanan ekonomi masa kini. Harga untuk bekalan perubatan semakin mahal dan mereka tidak dapat menanggung kos perubatan yang mahal dan tidak dapat untuk mendapatkan rawatan secara rapi. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah meningkatkan kualiti internet di negara kita. Ini kerana pada masa kini, kebanyakan pelajar terpaksa belajar secara atas talian dan orang bekerja terpaksa kerja di rumah secara atas talian juga. Tetapi kadang-kadang mereka akan menghadapi masalah dengan internet yang lambat dan mengganggu proses pembelajaran dan proses keberkesanan bekerja. 6.3. Cadangan bagi langkah-langkah untuk menangani masalah rakyat Malaysia yang terjejas sewaktu pandemik COVID-19 ini. Setahu kita, terdapat sebilangan orang yang tidak berupaya untuk berjalan walaupun bukan orang warga emas. Terdapat juga ada rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman yang tidak berkemampuan membeli barang keperluan asas disebabkan tekanan ekonomi ini. Maka pihak kerajaan haruslah mendirikan satu aplikasi untuk memberi kemudahan kepada rakyat Malaysia yang menghadapi masalah seperti atas untuk menghantar barang keperluan asas dan makanan dengan mengikut masa yang tetap. Maka ini dapat menjaga kebajikan rakyat Malaysia dan tidak mengabaikan semua orang. Selain itu, pihak kerajaan haruslah menurunkan harga berhitung muka sewaktu pandemik ini melanda. Semakin banyak orang kehilangan pekerjaan disebabkan oleh penutupan premis atau pengurangan pekerja perniagaan dan berhitung muka telah menjadi barang keperluan asas pada masa kini. Maka pihak kerajaan haruslah menurunkan harga berhitung muka agar tidak membebankan rakyat Malaysia dalam kos pembelajaran mereka. Manakala terdapat sebilangan rakyat Malaysia juga terpaksa mengambil rawatan perubatan dengan masa yang tetap walaupun dalam pandemik COVID-19 ini dan tekanan ekonomi masa kini. Harga untuk bekalan perubatan semakin mahal dan mereka tidak dapat menanggung kos perubatan yang mahal dan tidak dapat untuk mendapatkan rawatan secara rapi. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah meningkatkan kualiti internet di negara kita. Ini kerana pada masa kini, kebanyakan pelajar terpaksa belajar secara atas talian dan orang yang bekerja terpaksa kerja di rumah secara atas talian juga. Tetapi kadang-kadang mereka akan menghadapi masalah dengan internet yang lambat dan mengganggu proses pembelajaran dan proses keberkesanan bekerja. Hai, saya Kani. Kesimpulannya, pandemik telah mendatangkan banyak masalah kepada masyarakat seperti masalah pengangguran. Hal ini kerana kebanyakan kegiatan perniagaan tidak mampu beroperasi dan mengalami kerugian. Dan seterusnya ialah masalah kesihatan dan juga proses pengajaran dan pembelajaran terjejas. Ini telah mengubahkan cara kehidupan manusia. Berbagai usaha dilaksanakan bagi menurunkan beban masyarakat seperti pihak kerajaan memberi bantuan secara bentuk wang dengan melancarkan pakej rangsangan ekonomi yang digelar sebagai prihatin. Selain itu, pihak NGO juga mendirikan satu bank makanan serta menyumbangkan tenaga dengan membantu pusat pemberian vaksin. Cadangan yang boleh dilaksanakan seperti mendirikan aplikasi. Aplikasi ini adalah memudahkan orang yang tidak berkemampuan untuk keluar membeli barang keperluan asas semasa pandemik ini. Seterusnya juga boleh menurunkan harga berhitung muka bagi mengurangkan kos sara hidup semua rakyat Malaysia.
dan meningkatkan kualiti internet boleh dilaksanakan supaya dapat meneruskan proses pembelajaran atau proses bekerja secara atas talian di rumah. Sayang sekali, semua pihak haruslah berganding bahu bagi menangani masalah yang wujud sepanjang COVID-19 ini. Sikap prihatin dalam masyarakat sebagai tulang belakang negara haruslah dikekalkan dan dilakukan bersungguh-sungguh bagi mewujudkan negara bangsa yang gemilang.